Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada tengah hari ini untuk sambung kelas kita lah, yang mana pada 2 minggu lepas kita dah habis berkaitan dengan fiqh jenazah. Sebelum ni kita dah bincang tentang fiqh puasa, tentang fiqh solat dan semisalnya. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk topik yang berbeza sedikit, bukan lagi berkaitan hukum hakam fiqh lah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan mula topik yang berkaitan dengan kunci-kunci rezeki daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya sekarang kan ramai orang berbicarakan tentang macam mana nak bagi murah rezeki dan semisalnya. Dan kadang-kadang ada tips-tips yang diberi ya, dengan tips-tips apa nak buat, doa apa nak baca, amalan apa nak buat. Jadi kita nak lihat benda ni daripada sudut kefahaman yang betul lah. Sebab kadang-kadang bila dia ajar tips-tips murah rezeki yang dikaitkan dengan unsur-unsur agama ni, terdapat perkara-perkara yang melampaui batas, yang mana kita dah mengubah ibadah yang sepatutnya kita buat untuk dapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, kita nak dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, tetapi akhirnya bertukar ibadah tu kita buat sebab kita nak kaya, kita nak materialistik, kita nak duit dan semisalnya. Jadi kita nak kena faham konsep tu dengan konsep yang betul. Begitu juga kita nak faham tentang konsep rezeki dengan cara kefahaman yang betul. Sebab sekarang yang biasa orang cakap bila tentang rezeki je, kita cakap tentang kaya, tentang duit. Jadi adakah rezeki itu terhad kepada perkara tu sahaja? Jadi insya-Allah itu yang akan kita bincangkan dalam beberapa sesi lah, dengan tajuk kunci-kunci rezeki daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kunci yang pertama iaitu istighfar dan taubat. Jadi kita nak lihat pada hari ini apa kaitan istighfar dan taubat dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi bila kita bercakap tentang satu perkara berkaitan agama, tak boleh tidak kita kena rujuk kepada Al-Quran ataupun As-Sunnah, supaya kita tak mereka-reka, memandai-mandai bercakap kalau buat ni murah rezeki, kalau buat ni murah rezeki. Kita cakap suka hati kita tanpa ada sandaran daripada wahyu. Sebab macam mana kita tahu perkara tersebut? Mestilah kena ada daripada Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Nuh ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh kata, Allah Subhanahu wa taala cerita, Nabi Nuh berkata, Istaghfiru rabbakum, mohonlah keampunan daripada Tuhan kamu. Istighfar tu maksudnya kita memohon keampunan. Istaghfiru rabbakum, mintalah keampunan daripada Tuhan kamu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Jadi dalam ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang apa yang akan berlaku apabila manusia memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala, apabila manusia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah kata, jika kamu buat macam tu, kalau kamu beristighfar, kalau kamu mohon ampun, maka Allah akan hantar, yursilis sama, Allah akan hantar langit, alaikum midrara, maksudnya Allah akan hantar langit dengan hujan yang lebat mencurah-curah turun kepada kamu. Kalau kita yang mungkin duduk dekat bandar, kita mungkin tak terasa apa pentingnya hujan yang mencurah-curah. Tapi kalau kita orang petani, kita ada ladang, kita ada kebun, atau kalau kita duduk kat tempat yang tandus macam kat padang pasir, bila dapat hujan tu satu nikmat untuk kita. Kita kat bandar bila hujan kita risau kan, kita risau banjir, lepas tu habis kereta tenggelam semua, dah duk fikir pula tak ada pula insurans nak cover kita punya kereta tu bila rosak tenggelam banjir. Jadi bila kita duduk kat tempat yang kita sangat perlukan air tu, maka kita akan rasa nikmat bagaimana kita perlukan hujan. Jadi Allah kata, kalau kamu memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hantar
kepada kamu hujan yang lebat turun mencurah-curah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah Subhanahu wa taala akan membanyakkan kepada kamu harta benda dan anak pinak. Maksudnya Allah SWT beritahu, kalau kamu mohon keampunan Allah, kalau kamu istighfar, Allah akan bagi hujan yang lebat, Allah akan bagi harta yang banyak, Allah akan bagi anak yang ramai. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kamu kebun-kebun tanaman, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Jadi Allah akan balas kita di dunia dengan istighfar kita, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan balas di akhirat. Kalau dalam ayat Quran banyak cerita tentang keadaan di syurga, kita akan ada kebun-kebun, kita akan ada sungai-sungai, dan disebutkan sungai itu daripada susu, daripada madu dan semisalnya. Jadi itu balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang istighfar. Istighfar ni astaghfirullah. Apa maksud astaghfirullah? Aku memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua manusia dia perlukan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua perlu kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam riwayat lain Nabi SAW sebut, setiap anak Adam itu berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa ialah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua berdosa, sebab tu kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua buat dosa pagi sampai petang sampai malam. Kalau 24 jam hidup kita, kadang-kadang kita tak sedar pun kita buat dosa kan. Kita, terutama kalau kita dah biasa buat dosa. Dosa lidah kita, mata kita tengok benda tak elok, lidah kita cakap perkara-perkara tak elok, terutama bila dah jadi habit kita. Kita cakap, kadang-kadang kita tengok kan, kalau saya bawa anak saya pergi playground main dengan, tengok budak-budak, tiba-tiba je dia mencarut tanpa sebarang sebab. Bukannya dia tengah marah kat orang pun apa kan. Ada orang dia bila dia marah dia maki orang. Ni tak, bukan ada apa-apa sebab. Contoh dia terjatuh, babi. Keluar macam tu je. Oi bodoh, dia panggil kawan kita. Oi bodoh, sini. Bangang perkataan-perkataan yang tak elok. Sebab dah jadi habit. Jadi masa kita, hidup kita 24 jam, pagi sampai petang, sampai malam, sampai kita tidur. Mungkin waktu kita tak buat dosa satu je, waktu kita tidur. Kan? Kalau waktu tidur buat dosa, pelik lah. Tapi masa satu je waktu yang mungkin kita selamat daripada dosa pada Allah SWT, iaitu waktu kita tidur. Jadi kita disuruh istighfar. Sebab kadang-kadang kita tak sedar dosa yang kita buat. Kita pun tak ingat dosa yang kita buat. Berbeza dengan ulama-ulama salaf, ulama zaman-zaman awal Islam. Kalau kita baca kisah-kisah mereka, bila mereka ditimpa satu musibah, mereka boleh kata, aku rasa musibah ni jadi ke aku ditimpa musibah ni sebab dosa yang aku pernah buat dulu. Dia siap boleh sebut spesifik dosa apa. Maksudnya apa? Maksudnya sikit dosa dia sampai dia boleh ingat, dan dia sedar perkara tu. Berbanding kita nak ingat balik dosa yang kita buat semalam pun kita tak ingat. Apa yang aku cakap semalam Semalam apa dosa mata yang aku buat? Sebab terlalu banyak. Kita pun sendiri tak ingat dosa yang kita dah buat. Sebab tu lepas solat kita istighfar. Para ulama bahas kenapa habis solat kita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali, disunnahkan 3 kali. Kita baru habis solat, kita bukan tengah buat dosa. Antaranya sebab mungkin dalam solat tu sendiri kita ada kekurangan-kekurangan kita. Waktu solat tu lah kita teringat macam-macam. Waktu lain kita lupa, tapi waktu solat kita teringat, oh hari ni nak kena beli ni, nak beli tu. Nanti balik kerja nanti nak pergi Giant, nak beli tu, nak beli ni. Jadi waktu solat pun kita ada buat benda-benda kekurangan, ada buat kesilapan-kesilapan. Jadi sebab tu kita kena banyakkan istighfar. Nabi SAW manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala dah jamin syurga untuk dia. Nabi SAW manusia yang sempurna, yang terbaik. Tetapi baginda SAW membanyakkan istighfar. Ada riwayat sebut lebih 70 kali, ada yang sebut lebih daripada 70 kali Nabi SAW membanyakkan istighfar setiap hari. Aisyah radhiyallahu anha pernah tengok Nabi SAW, dia tegur Nabi SAW, kenapa solat malam sampai macam bengkak-bengkak kaki, lama sangat solat dia. Pelik. Dan Aisyah kata, kan Allah dah ampun dosa kau, kenapa nak solat macam tu sekali? Nabi SAW jawab,
Salah ke aku nak jadi hamba yang bersyukur? Itu Nabi SAW. Kalau Nabi SAW yang memang dah diampuni dosa dia, dah dijamin tempatnya di syurga, tempat yang tertinggi, maka apatah lagi kita. Kita kena banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada selepas solat, astaghfirullah, astaghfirullah, kita kena lazimkan lidah kita dengan astaghfirullah, astaghfirullah. Cuma hari ni insya-Allah kita akan tengok apa maksud astaghfirullah tu. Adakah sekadar kita lafaz, tak ingat apa, kita lafaz dia, ataupun yang kita baru orang kata, kalau nak murah rezeki, nak kaya, nak bisnes untung, kena banyakkan istighfar. Jadi kita pun lafaz astaghfirullah, astaghfirullah. Otak kita fikir, lafaz istighfar ni dapat duit banyak, lafaz istighfar ni nanti untunglah bisnes. Kita lafaz istighfar tapi otak kita fikir pasal benda tu. Jadi hari ni insya-Allah kita akan tengok apa benda hakikat istighfar tu sebenarnya. Istighfar yang macam mana yang akan memberi kesan pada diri kita, yang sampai akhirnya dimurahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita dah baca ayat daripada surah Nuh. Kita lihat dalam surah Hud pula ayat yang ke-52. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Nescaya nanti Allah akan menghantar kepada kamu hujan yang lebat. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan lagi kekuatan kepada kamu, kepada kekuatan yang sedia ada. Quwwatan ila quwwatikum, Allah akan tambahkan kekuatan kepada kekuatan kamu yang sedia ada. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Di dalam surah Hud sendiri, sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala sebut seruan para nabi. Tadi Nabi Nuh, Nabi Hud, semua seru umat dia istighfar, mohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah akan bagi kamu hujan yang lebat, Allah akan tambahkan kekuatan kamu. Jadi hal ni banyak disebut dalam Al-Quran dan hadis. Jadi betul lah tips yang selalu orang kongsikan, kalau nak murah rezeki, kena banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, ada seorang lelaki datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Dia mengadu kepada Hasan Al-Basri tentang kemarau. Dia beritahulah tempat dia kemarau. Kita faham bila kemarau melanda, pokok-pokok mati, tanam-tanaman mati, haiwan ternakan mati. Tempat kita tak rasa sangat, tapi tempat-tempat orang lain yang bila ada musim kemarau tu, itu yang terjadi. Kita kalau zaman sekarang pun bila panas sikit pun kita dah rasa susah kan. Kita kalau panas pun paling teruk kesan dia, empangan tu kurang air lah, dirisaukan air tak cukup. Tapi dalam kebanyakan masa cukup je air untuk kita. Jadi orang mengadu ke Hasan Al-Basri, kemarau, tak ada hujan. Jadi kata Al-Hasan Al-Basri, istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang pula orang lain, dia mengadu yang dia miskin, tak ada duit, miskin, tak cukup untuk keperluan hidup dia. Hasan Al-Basri kata, mohonlah keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Datang lagi orang lain mengadu pasal kebun dia tak subur dan semisalnya, maka jawab Hasan Al-Basri, mohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Datang pula orang lain mengadu, aku tak ada anak. Dia mungkin dah kahwin lama, tak ada anak. Jadi kata Hasan Al-Basri, istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ramai orang, beberapa orang datang pada Imam Hasan Al-Basri, tanya tentang masalah, mengadu masalah mereka. Jadi semuanya dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri dengan jawapan yang sama, kamu kena istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Dr. Fadal Ilahi, dia mengarang satu kitab yang saya ambil tajuk dia tu, kunci-kunci rezeki daripada Al-Quran Sunnah, tulisan dia, cuma saya tambah huraian. Dia sebut, ramai orang menyangka bahawa istighfar dan taubat hanya dengan lisan. Itu yang saya sebut tadi. Ramai orang sangka istighfar dan taubat tu dengan lidah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Sebahagian manusia, dia kata, sebahagian manusia berkata, aku memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat kepadanya. Tetapi
perkataan yang dia ucapkan tidak ada kesan dalam hati dia. Begitu juga tidak terlihat pada anggota tubuh dia. Maksudnya apa? Dia ucap istighfar semata-mata istighfar sahaja. Orang kata istighfar murah rezeki dia pun banyak kalau istighfar sambil naik bas, sambil tunggu LRT, dalam kereta istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hati dia melayang. Dia tak rasa apa dengan istighfar dia. Dan tak nampak kesan istighfar tu pada amalan dia. Maksudnya apa? Bila orang tu dia mohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, bila seseorang benar-benar mohon keampunan Allah, pertama hati dia memang benar minta keampunan. Dia rasa bersalah, dia rasa menyesal atas dosa-dosa yang dia lakukan. Maka bila kita sebut tentang istighfar dan taubat, maka dia kena kelihatan juga pada tingkah laku. Maksudnya sepatutnya seseorang yang istighfar, anggota tubuh badan dia, zahir dia, dia tinggalkanlah dosa tu. Tidaklah lagi dia berterusan di atas dosa tersebut. Jadi sebab tu Dr. Fadlilahi kata ada orang ni istighfar tapi tak nampak pada hati dia, tak nampak kesan pada tubuh badan dia. Lalu kata dia sesungguhnya istighfar dan taubat seperti ini adalah perbuatan orang-orang yang pendusta, penipu. Dia kata aku taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata aku mohon keampunanmu ya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak ada kesan. Dia bukan mohon keampunan Allah, dia hanya sebut saja. Jadi kita nak pastikan istighfar kita, permohonan keampunan kita tu memang datang daripada hati kita. Kita bila minta ke Allah Subhanahu Wa Taala, nak Allah ampunkan dosa kita, mesti dengan hadirnya penyesalan, rasa bersalah. Sebab tu Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin, beliau sebut apakah syarat-syarat taubat untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat ni maksudnya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas kita buat dosa. Kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kata Imam An-Nawawi rahimahullah, untuk taubat diterima, hendaklah seseorang itu meninggalkan maksiat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kesan taubat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi, orang yang bertaubat daripada dosa je seperti orang yang tidak ada dosa. Maksudnya orang yang dah buat dosa sebelum ni, dia pernah buat dosa A, B, C, D, banyak dosa dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia hadir dalam keadaan macam dia tak pernah buat dosa pun. Jadi itu taubat. Jadi syarat taubat yang pertama, meninggalkan dosa atau maksiat itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni syarat yang penting. Ada orang mungkin dia buat satu dosa dan dia tinggalkan, tetapi bukan sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang mungkin dia buat dosa syirik. Saya sebut dosa yang paling besar syirik. Jumpa bomoh, pakai tangkal. Dia tinggalkan semua ni bukan sebab Allah, tapi dia tinggalkan sebab dia rasa menipu je semua ni, merepek lah. Tetapi dia tinggalkan bukan sebab dia dah kembali mentauhidkan Allah, bukan sebab dia rasa benda ni dosa besar yang aku dah buat, mensyirikkan Allah. Dia rasa buang masa je. Dia tinggalkan perkara tu sebab dia rasa benda tu membuang masa dia. Sebab mungkin dia jumpa banyak bomoh, pergi jumpa bomoh itu tak dapat pun. Orang kata kalau jumpa bomoh ni sembuh penyakit, dia pergi jumpa bomoh tu tak sembuh pun, dia tinggalkan sebab tu. Jadi adakah dosa syirik dia terhapus? Tak. Walaupun dia dah tak buat syirik dah, sebab dia tak taubat. Dia tinggalkan dosa tu tapi tanpa taubat. Ada orang, na'udzubillah min zalik, dia berjudi. Dia tinggalkan dosa judi dia bukan sebab dia tahu dia menyesal, bukan sebab dia rasa ini dosa besar ni, akan taubat. Bukan, dia tinggalkan, dia rasa aku berjudi sejak kecil sampai tua tak untung-untung pun. Yang untung syarikat judi tu, yang untung syarikat nombor ekor tu. Dia tinggalkan dosa judi tu sebab dia tak untung, bukan sebab Allah. Jadi syarat pertama taubat, meninggalkan dosa tersebut ikhlas kerana Allah, bukan sebab lain. Kedua, menyesal di atas dosa yang dilakukan. Macam saya sebut tadi, orang yang tinggalkan dosa bukan sebab Allah, dia tak ada penyesalan. Dia rasa aku tak nak main judi lagi,
Aku tak nak lah pergi jumpa bomoh lagi kan, zaman moden buat apa jumpa bomoh, doktor dah ada. Ditinggalkan sebab tu. Kau tanya dia, kau rasa bersalah ke jumpa bomoh tu? Alah, bersalah apa? Kan ikhtiar. Kan orang jumpa bomoh kan cakap yang tu. Ni semua ikhtiar. Cuma aku tukar ikhtiar daripada jumpa bomoh pergi jumpa doktor. Dia tak ada penyesalan. Sama juga orang yang terlibat dengan maksiat, berjudi. Kita bagi contoh. Kau rasa menyesal tak berjudi dulu? Tak adalah menyesal pun. Syok apa berjudi? Cuma sekarang dah tua-tua ni takkan nak berjudi lagi. Dia rasa dia dah tua, dia kena tinggalkan judi. Tapi dia ada rasa menyesal, tak ada. Dia kata, yalah, biasalah zaman muda dulu kita berjudi. Dah tua-tua taubat lah. Sekarang aku dah 40 tahun, aku taubat. Dia kata taubat, tapi dia tak ada menyesal pun di atas dosa dia buat tu. Dia tak ada pun rasa, ya Allah, kenapalah aku zaman muda dulu berjudi. Jadi, tanpa penyesalan tu bukan taubat. Sebab orang yang tak rasa menyesal, maksudnya dia tak rasa bersalah pun. Dia tinggalkan benda tu semata-mata perkara lain, semata-mata dia tak nak buat, atau semata-mata benda tu merugikan dia daripada sudut dunia dan semisalnya. Yang ketiga, berazam tidak mengulanginya. Maka orang yang bertaubat, bila dia nak taubat tu, dia memang kena berazam untuk tak ulang dosa. Isu sama ada lepas dia taubat tu dia terulang, tersilap, terjerumus balik dalam dosa tu isu lain. Tapi maksudnya waktu taubat tu memang dia azam, aku tak nak buat dah benda ni. Tapi kalau kita taubat pada Allah, ya Allah, aku nak taubat pada kau, kita istighfar banyak-banyak. Tapi dalam hati, tak apa, esok aku buat lagi. Esok aku buat lagi. Tak apalah, nanti esok buat, nanti aku istighfar lagi. Itu bukan taubat. Jadi itu 3 syarat yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bagikan untuk taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita semua ada buat dosa. Kita buat dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita kena check balik. Dosa-dosa yang kita dengan Allah ni, kita dah taubat belum? Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala Maha penerima taubat. Bila kita benar-benar bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, memang Allah akan terima. Persoalannya, kita betul-betul bertaubat atau tidak? Itu isu dia. Waktu kita lafaz istighfar, waktu kita kata, ya Allah ampuni aku, ada tak rasa bersalah dalam diri kita? Waktu kita lafaz istighfar, kita mohon keampunan Allah, kita tinggalkan tak maksiat tu. Waktu kita lafazkan istighfar, kita mohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, ada tak rasa dalam hati kita, aku tak nak buat dah maksiat ni? Kalau ada, insya-Allah kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila itu syarat-syarat ini terpenuhi, Allah akan menerima taubat kita. Jadi isu Allah terima atau tak taubat kita tak jadi isu sebenarnya. Allah memang menerima taubat kita dengan syarat kita memang betul-betul bertaubatlah. Bila tak terpenuhi 3 syarat ni, tak dipanggil taubat pun sebenarnya. Tak dipanggil taubat pun sebenarnya. Dan syarat yang keempat Imam An-Nawawi sebutkan, apabila dosa itu berkaitan dengan manusia, kalau kita ambil hak dia, kita curi barang dia, kita kena pulangkan hak dia. Ataupun kalau kita bukan berkaitan ambil barang, kita ada mengumpat dia, hina dia, kena memohon maaf kepada dia. Jadi, bila dosa dengan manusia, dia ada 4 syarat. Dosa dengan Allah 3 je. Dosa dengan manusia, 4 syarat. Jadi dosa dengan manusia beratlah sikit. Sebab ia melibatkan hak Allah Subhanahu Wa Taala dan juga melibatkan hak orang lain. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menyatakan tentang istighfar, iaitu memohon keampunan dengan perkataan dan perbuatan. Manusia tidaklah disuruh memohon keampunan dengan lisan saja. Bahkan mereka perlu memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dengan lisan dan juga perbuatan. Jadi istighfar kita mesti selari antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang ada dalam hati kita. Jadi kita dah faham hakikat istighfar. Kita dah faham bahawa istighfar ni memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah faham Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dah dalam Al-Quran bahawa kalau kita mohon keampunan Allah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan murahkan rezeki kita. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah kata, ketika huraikan ayat-ayat ni, kata Allah SWT akan kurniakan keberkatan yang ada kat bumi, kat langit. Bumi akan jadi subur, langit akan turunkan hujan yang akan menyebabkan tumbuh-tumbuhan tumbuh, haiwan ternakan jadi sihat, gemuk sebab dapat minum air. Jadi kita dah faham benda tu. Allah memang akan bagi balasan.
Selain daripada di akhirat, Allah akan memurahkan rezeki orang yang bertaubat dan memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma apa kaitan dia sebenarnya? Apa kaitan antara memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita dengan rezeki? Apa kaitan dia? Dan adakah memang semua orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia akan jadi kaya? Sebab mungkin akan timbul persoalan kita, tapi ada orang dia buat maksiat jahat, kita tahu jahat. Dia arahan Allah dia langgar, dengan orang lain pun dia zalimi. Tapi dia kaya. Dan tak ada nampak pun muka-muka nak taubat dia tu. Dia kaya. Tapi ada orang baik. Dengan Allah dia baik, benda-benda yang Allah suruh semua dia buat. Dan dengan manusia pun dia baik, suka tolong orang. Tapi dia miskin. Jadi insyaAllah kita nak tengok hari ni, bila kita sebut pasal rezeki, adakah hanya berkaitan kekayaan, harta benda sahaja? Sebelum tu kita lihat satu hadis daripada Abu Hurairah. Dia kata Nabi SAW sebut, Innallaha tayyibun. Nabi SAW sebut, Ayuhan nas, Innallaha tayyibun. Wahai manusia, sesungguhnya Allah tu baik. La yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik dan Allah tidak akan terima kecuali yang baik sahaja. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menyuruh orang beriman dengan apa yang pernah Allah suruh pada para rasul sebelum ni. Iaitu kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Wahai orang beriman, wahai para rasul, makanlah daripada makanan yang baik dan lakukanlah amal soleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku tahu apa yang kamu semua lakukan. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Allah kata, Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah daripada yang baik yang telah kami kurniakan kepada kamu. Kemudian Nabi SAW cerita tentang seorang lelaki yang bermusafir jauh, yang mana datang dalam keadaan kusut masai, diselapati debu. Dia menadah tangan ke langit, dia sebut, Wahai Tuhan, wahai Tuhan. Maksudnya, Ya Allah, Ya Allah. Dia mohon ke Allah. Tapi Nabi SAW kata, makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram. Bagaimana nak diterima doanya? Orang tu dalam keadaan susah, dia bermusafir jauh, diselaputi debu, dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sebab kita setiap hari doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ni nak bagi tahu, benda-benda haram yang kita buat, makanan yang haram yang kita buat, ataupun lebih umum lagi dosa-dosa yang kita buat, merupakan antara penyebab doa kita tak mustajab. Jadi mungkin kita suka tanya, kenapa kita minta rezeki, dimurahkan rezeki, tapi tak dimurahkan rezeki, boleh jadi doa kita tak mustajab kerana dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab tu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari dia ada kitab Da'awat, kitab berkaitan doa. Tapi di situ dia letak satu bab yang kalau kita lihat secara zahirnya tak nampak pun kaitan dengan doa. Dia letak satu bab, bab taubat dalam kitab berkaitan doa. Apa yang dia nak sampaikan? Jadi para ulama hurai, dengan bertaubat kepada Allah, dia akan memudahkan dan mempercepatkan lagi doa untuk dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Kita minta ke Allah macam-macam, Ya Allah kurniakan aku anak yang soleh, Ya Allah bagi aku kesihatan. Rezeki banyak kan, harta benda, anak yang soleh, keluarga yang baik, kesihatan, jiran yang elok dan semisalnya. Kita minta ke Allah selalu. Tapi kadang-kadang kita rasa kita tak dapat. Boleh jadi doa tak mustajab kerana dosa yang kita lakukan. Sebab tu para ulama sebut, kita bila kita nak mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata pakaian yang kotor tu lebih memerlukan kepada sabun berbanding wangian. Maksudnya kita bila kita kotor, kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita minta tu, kita macam wangikan badan kita, tapi badan kita kotor.
sebelum nak wangikan badan kita tu, buang dulu kotoran tu. Ini kita pakai minyak wangi tapi tak mandi. Macam mana? Bangun pagi pergi kerja tak mandi tapi bau minyak wangi. Siapa? Jadi sebelum nak pakai minyak wangi tu, bersihkan badan kita dulu. Sebelum kita minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala apa-apa, minta itu dan ini, bersihkan dulu diri kita. Maksudnya bersihkan diri kita daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan dengan istighfar, dengan taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaitannya kita boleh nampak bahawa bagaimana dosa-dosa boleh menjadi penyebab doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi penyebab kita terhalang daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kita kena ingat, rezeki jangan kita hadkan kepada benda-benda yang berbentuk materialistik sahaja. Kita bila bercakap tentang murah rezeki, kita fikir pasal duit, pasal gaji, pasal untung. Kita tak nampak rezeki daripada sudut anak. Macam ayat Quran tadi sebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan anak yang ramai. Bukan sekadar anak yang ramai, anak yang baik, anak yang soleh. Rezeki dalam bentuk kita dapat pasangan yang baik. Kalau yang belum kahwin ni, doa ke Allah minta pasangan yang baik. Tak payah spesifikkan, ya Allah bagilah aku kahwin dengan si fulan. Mungkin ada suka seorang, minta ke Allah bagi aku pasangan yang baik. Pasangan yang baik ni tak semestinya ustaz. Betul tak? Ke ada yang nak cik ustaz kat sini? Dapat pasangan yang baik tu maksud dia baik lah. Dia buat benda-benda yang Allah suruh, dan akhlak dia baik. Dia tunaikan tanggungjawab dia. Bukan semestinya dia banyak ilmu, tak. Tapi maksudnya dia baik. Dia tunaikan apa Allah suruh, dan dia tahu bila dia kahwin sebagai suami apa tanggungjawab dia, sebagai isteri apa tanggungjawab dia. Sebab bila dikurniakan dengan pasangan yang baik, kalau jodoh panjang, hidup kita bahagia. Kalau jodoh tak panjang pun, berpisah dengan cara yang elok. Bila dapat pasangan yang tak elok, kalau kekal rumah tangga tu, sengsara hidup kita. Dan bila berpisah, bercerai pula, pun masalah lain timbul. Berpanjangan konflik, walaupun dah bercerai. Jadi pasangan yang baik itu pun rezeki juga Allah SWT bagi. Jadi jangan limitkan atau hadkan bila kita sebut pasal murah rezeki, kita cerita pasal harta saja. Begitu juga dengan kesihatan. Allah bagi kita tubuh badan sihat. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia kata, ya Allah aku minta murah rezeki, Allah tak bagi pun. Betul ke Allah tak bagi? Sebab kita dah hadkan rezeki tu kekayaan. Kita lupa Allah bagi tubuh badan kita sihat. Ada orang duit banyak tapi badan sakit. Dia duit banyak, sepatutnya dengan duit banyak tu dia boleh makan apa saja dia nak. Tapi dia sakit, macam-macam penyakit ada. Itu tak boleh makan, ini tak boleh makan. Duit ada tapi nak beli tak boleh, sebab tak boleh makan. Beli pun buat apa? Jadi jangan dihadkan rezeki itu dalam bentuk-bentuk materialistik saja. Dan yang paling penting sekali ialah kita selalu lupa bahawa antara bentuk rezeki yang paling besar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ialah dalam bentuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ini, kita orang Islam, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah rezeki yang terbesar. Itu nikmat yang terbesar Allah berikan kepada kita berbanding segala nikmat. Kita tak sembah berhala, kita tak sembah patung. Kita tahu benda-benda tu semua merepek. Itu rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi jangan hadkan rezeki itu kepada materialistik saja, sebab ia akan menyebabkan kita ni dalam ibadah kita fikir pasal harta je. Macam saya sebut tadi, sangat tak logik untuk orang dia istighfar lafaz astaghfirullah, 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 mohon keampunan Allah, tapi yang ada dalam kepala dia ialah aku nak kaya, aku nak kaya, aku nak kaya. Benda tu tak jadi. Istighfar tu permohonan keampunan. Jadi sepatutnya dalam hati manusia yang memohon keampunan Allah ialah rasa bersalah, rasa berdosa, rasa nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan rasa untuk tak mahu ulang lagi dosa tersebut. Jadi kena betulkan perkara tersebut.
Jadi lepas kita dah bincang tentang kaitan istighfar dengan rezeki, tentang taubat dengan rezeki, tentang bagaimana dosa boleh menjadi penghalang seseorang daripada mendapat rezeki Allah, menjadi penghalang daripada doa dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan juga kita berfikir secara simplistik, yang maksudnya kita menuduh. Maksud bila ada orang ditimpa sesuatu musibah, kita kata ni mesti sebab kau buat dosa. Kau ni miskin ni mesti sebab kau tak taubat. Sedap-sedap cakap macam tu kan. Dan jangan juga kita menilai kebenaran orang tu berada di jalan yang benar atau salah, apa yang dia buat betul atau tidak, sebab dia kaya. Contoh ada orang kata, takkanlah dia salah, tu tengok dia kaya raya. Kalau Allah tak reda, takkan dia kaya? Mana kita tahu Allah reda kat dia? Walaupun dia kaya, mana kita tahu dia Allah reda kan? Sebab benda ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam surah Al-Fajr, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun manusia apabila Tuhan mengujinya, lalu dia dimuliakan dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Maksudnya kekayaan pun, kemuliaan itu semua ujian Allah agak. Ada orang bila dapat kesenangan, dia diuji dengan kesenangan, maka dia kata, Allah sedang memuliakan aku. Aku berada di jalan yang benar. Kalau aku salah, takkan aku dapat hidup mewah macam ni. Kalau aku salah, takkan aku dapat apa yang aku nak. Dan dalam ayat yang ke-16 Allah sebut, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan apabila Allah mengujinya dengan membataskan rezekinya, maksudnya dia ditimpa kemiskinan, diuji dengan kesakitan, ditimpa musibah, lalu dia berkata, Tuhanku sedang menghina aku. Masih ada orang dia bernilai macam tu. Bila dia senang, maksudnya dia betul. Bila dia ditimpa kesusahan, maksudnya dia salah. Kalau ada, sebab tu ada orang dia mudah terpengaruh dengan ajaran sesat. Dia kata, tengok tu, kalau dia bawa ajaran sesat, takkanlah dia salah. Kalau apa yang dia ajar tu salah, takkan tengok Allah bagi dia pengikut ramai, bahagia, happy, gembira je sentiasa. Kau kata kau ikut Al-Quran Sunnah, tapi aku tengok kau banyak masalah. Duit tak cukup, anak sakit, ditimpa masalah keluarga. Kau kata kau ikut Quran Sunnah, tengok orang tu, dia bahagia je, happy je, senyum je sentiasa. Saya pernah berhadapan dengan benda macam ni. Ada kelompok-kelompok yang sebarkan ajaran salah. Dia orang kata ajaran tu betul sebab tengok orang yang mengajar tu, tengok tenang je, senyum je. Waktu dalam meeting orang semua bantai dia, dia senyum je. Kita yang kritik dia yang muka berkerut. Jadi ada orang menilai dengan macam tengok, dia tenang je, cool. Engkau ni asyik kritik orang je. Tengok dia kaya, senang lenang, bahagia. Engkau rumah pun tak ada lagi, sewa lagi. Itu contoh. Apa bagi tahu? Jadi mestilah dia betul. Tengok Allah sayang dia, Allah reda dia, Allah bagi semua yang dia nak. Semua yang dia nak, dia dapat. Jadi ayat yang kita baca tadi, Allah tegur. Allah tegur. Jangan rasa sebab kita dapat apa yang kita nak, kita senang kat dunia ni, kita kaya, maka kita berada di jalan yang benar. Apa yang kita buat betul. Sebab tu Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir dia kata, bukanlah penghormatan Allah dan penghinaannya begitu. Maksudnya apa? Sama ada Allah bagi seorang miskin atau kaya, itu bukan bukti Allah hina atau muliakan dia. Sebab kekayaan, Ibn Taymiyah rahimahullah kata, kaya miskin itu ujian. Ada orang diuji dengan kekayaan, macam mana respon dia kepada kekayaan tersebut. Ada orang diuji dengan kemiskinan, macam mana dia respon, bertindak balas kepada kemiskinan yang menimpa diri dia. Jadi semua benda tu ujian. Bukan lambang Allah reda, bukan lambang kita betul ke salah. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, sesungguhnya itu hanyalah ujian. Maka orang yang diuji dengan kekayaan, hendaklah dia bersyukur kepada Allah dan mentaati Allah. Dan sesiapa yang diuji dengan kemiskinan, hendaklah dia bersyukur dan bersabar.
Adapun penghormatan Allah adalah dalam bentuk ketakwaan. Bagaimana Allah muliakan seseorang? Bila Allah jadikan dia orang yang bertakwa. Bila kita dijadikan orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah bukti jelas Allah sedang memberikan kehormatan kepada kita. Allah sedang memuliakan kita. Dan bila, apakah bukti Allah sedang menghina kita, memberikan penghinaan pada kita? Bila kita buat maksiat. Bila kita langgar perintah Allah, maka itulah bukti Allah Subhanahu Wa Taala sedang menghina kita. Jadi kemuliaan dan kehinaan bukan ada pada kesenangan atau kemiskinan. Kekayaan, kemiskinan itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam hadis yang sahih, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusan tu baik untuk dia. Dan ini hanya berlaku untuk orang yang beriman sahaja. Apabila dia dapat sesuatu kesenangan, dia bersyukur, maka benda tu baik untuk dia. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia sabar, itu baik untuk dia. Jadi baik dan buruk itu bergantung kepada respon kita, apa yang kita buat bila kita dapat sesuatu. Allah bagi kita sihat. So, kita bincang pasal murah rezeki. Sekarang Allah bagi kita rezeki, sihat. Macam mana respon kita bila kita sihat? Adakah kita gunakan kesihatan kita tu untuk buat benda baik, atau kita gunakan kesihatan tu untuk buat benda yang tak elok? Allah bagi kita kekayaan, gaji cukup, Allah bagi kita pasangan yang elok, Allah bagi kita anak-anak yang baik. Macam mana respon kita? Ada orang dia dapat pasangan yang baik, dia buat apa? Dia pijak kepala pasangan dia, kan? Ada orang dapat pasangan yang baik, kalau yang isteri dapat suami yang baik, dia tengok suami dia baik sangat, dia gunakan suami dia. Yang suami dapat isteri yang baik, yang taat je, dia zalimi. Itu bukan lambang orang yang bersyukur di atas kurniaan Allah. Allah bagi dia pasangan yang baik, tapi dia tak bersyukur. Ada orang dapat anak yang baik, pandai, bijak, soleh, rajin solat. Jadi si ibu bapa yang disombong, suka hina anak orang. Engkau ni tak reti jaga anak ke? Tengok anak aku. Tengok anak aku. Anak kau kenapa meraya-raya waktu maghrib? Tengok anak aku, rajin pergi surau. Dia dikurniakan anak yang soleh, tapi dia dah takbur, dia pandang rendah kat orang lain. Kau ni apa, tak reti jaga anak ke? Itu bukan lambang orang yang bersyukur. Dia dapat anak soleh, secara zahir dapat anak soleh tu baiklah kan, sepatutnya baiklah. Tetapi apa yang terjadi kepada dia, respon dia apabila dia dapat anak soleh ialah dia mula sombong, pandang rendah orang lain, maka dia tak bersyukur. Dia gagal dalam ujian tersebut. Jadi semua benda yang kita dapat bila kita faham, kegembiraan ke, kesedihan ke, kesenangan ke, semua benda tu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena pastikan respon kita kepada semua benda tu ialah respon yang Allah Subhanahu Wa Taala suka dan redha. Dan bila kita bercakap tentang rezeki lagi, antara rezeki yang mungkin kita lupa, kita selalu sebut taubat, istighfar membuka pintu rezeki, dan kita lupa bahawa kehendak kita untuk bertaubat dan beristighfar tu sendiri rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang, kita mungkin ada kawan-kawan, kita buat dosa dengan dia, dia buat dosa, kita buat dosa, tetapi kita yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan petunjuk, buka hati kita untuk taubat. Kawan kita masih berterusan buat dosa. Jadi bila kita faham bahawa bagaimana terbukanya hati kita untuk lafaz istighfar, astaghfirullah, terbukanya hati kita untuk rasa menyesal atas dosa yang kita buat, itu semua rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dapat lihat aspek rezeki ni dalam konteks yang lebih luas, maka kita tidak akan ada rasa bersangka buruk pada Allah. Kenapa aku tak dapat rezeki? Kita mungkin tak dapat rezeki dalam bentuk A, tetapi kita dapat rezeki dalam bentuk B. Kita mungkin tak jadi orang yang kaya, tetapi Allah jadikan kita orang yang bila buat dosa terus taubat. Bila buat dosa terus taubat. Terbuka hati kita untuk menyesal atas dosa yang kita lakukan.
Jadi kita nak lihat perkataan para ulama berkaitan istighfar yang benar. Fudail bin Iyad dia kata, istighfar tanpa meninggalkan maksiat adalah taubat orang-orang yang pendusta. Maksudnya orang yang menyatakan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia tak tinggalkan dosa, itu adalah penipu. Maksudnya ketika seolah-olah ketika dia lafazkan lepas solat tu, astaghfirullah, 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 ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, dia seolah-olah tengah tipu Allah. Tak ada siapa bertipu Allah. Allah tahu apa dalam hati dia. Tapi dia tu seolah-olah penipu, menipu. Lidah melafazkan kalimah memohon keampunan, tapi dalam hati masih nak buat maksiat. Maksiat tu masih diteruskan tanpa rasa nak tinggalkan pun. Sebab tu Rabi'atul Adawiyah, sebagaimana yang Imam Nawawi nukilkan dalam Al-Azkar, dia kata istighfar kami memerlukan kepada banyak istighfar lagi. Maksud dia apa? Kita mungkin ucap banyak kali astaghfirullah, 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 tapi berapa banyak daripada lafaz istighfar yang kita lafazkan tu memang betul-betul kita mohon keampunan, atau kita tengah menipu sebenarnya? Sampaikan kata Rabi'atul Adawiyah, istighfar kita tu sendiri perlukan kepada istighfar yang lain untuk cover balik istighfar yang tipu kita lafazkan tu. Kita kena taubat daripada dosa kita menipu dalam bertaubat tu. Kita seolah-olah nak tipu Allah, aku nak taubat, tapi dalam hati kita nak teruskan maksiat, dan Allah tahu apa dalam hati kita. Jadi kunci rezeki yang pertama yang disebutkan oleh Dr. Fadhal Ilahi ni, iaitu taubat dan istighfar. Jadi apa kesimpulan untuk kunci yang pertama, iaitu taubat dan istighfar ni? Pertama, hasil daripada taubat dan istighfar ialah keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekuatan dan diluaskan rezeki. Bila kita benar-benar bertaubat, maka dosa kita diampuni Allah. Seolah-olah tak ada dosa, Allah akan beri kekuatan kepada kita dan diluaskan rezeki kita. Yang kedua, untuk dapat yang nombor satu tadi, iaitu Allah terima taubat kita, hendaklah taubat itu datang daripada hati yang benar-benar mengharapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, betulkan fokus kita bila kita istighfar. Bukan fokus ketika istighfar ialah supaya kita jadi kaya, bukan supaya perniagaan kita maju, bukan supaya gaji kita jadi besar. Sebaliknya, fokus kepada istighfar ialah mendapatkan keampunan Allah. Sebab itu fokus utama. Yang rezeki, dimurahkan rezeki sebenarnya tu, dibagi kekayaan, dibagi anak yang ramai, anak yang soleh, itu hanya yang selepas datangnya keampunan Allah. Jadi fokus dia keampunan Allah. Jadi nak dapat keampunan Allah mesti dengan rasa bersalah, menyesal dan rasa nak tinggalkan dosa tersebut. Jadi hendaklah semua istighfar ini, taubat ini datang daripada hati yang suci dan murni, bukan sekadar lafaz di lidah sahaja. Jadi itu kunci rezeki yang pertama yang disebutkan. Kunci rezeki yang kedua ialah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama, tips murah rezeki pertama apa? Taubat dan istighfar. Dan kita dah faham dah, huraian dia panjang tadi. Tips yang kedua untuk murah rezeki, kunci rezeki yang kedua, iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa kaitan takwa dengan murah rezeki? Kita lihat dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar, makhraj. Jalan keluar maksudnya penyelesaian untuk masalah dia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan mengurniakan rezeki kepadanya daripada jalan yang dia tak fikirkan, tak terlintas, tak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya.
Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya, dan Allah telah menetapkan kadar dan masa bagi setiap perkara. Allah dah takdirkan semua perkara. Jadi ayat ni ayat apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa tahu ayat apa? 1000 dinar. Tak pernah dengar 1000 dinar? Pernah kan? Popular dalam masyarakat kita. Ayat 1000 dinar. Kalau pergi kedai makan, orang gantung kat kedai makan. Kan? Orang kata, baca ayat ni banyak-banyak. Gantung ayat ni supaya murah rezeki. Supaya pelanggan tertarik masuk kedai kita. Ke kedai peranti letak 1000 dinar supaya ramai orang datang beli gadget kat sini kan. Tak ada masalah gantung ayat Quran tu. Kalau kita gantung dengan niat untuk, yalah kadang-kadang kita tak hafal kan. Ada orang gantung ayat kursi sebab dia tak hafal ayat kursi. Jadi bila dia tengok tu, tergeraklah hati dia nak baca. Dia tampal dalam bilik dia surah 3 kul. Bila nampak tu, bila nak tidur tu teringatlah dia, sebelum tidur sunnah baca 3 kul. Tak ada masalah. Tapi dalam masyarakat kita, yang disebar-sebarkan, kalau nak bagi murah rezeki kat kedai, gantung ayat 1000 dinar. Itu kalau pergi kat sebahagian negeri kat utara tu, dekat Kedah tak silap saya, ada siap gambar bekas sultan. Sultan yang dulu-dulu tu. Siapa orang Kedah sini? Kedah kan? Ada tak kedai-kedai makan kat Kedah kan? Gambar sultan. Sultan mana? Yang lama-lama tu kan? Gambar sultan kat kedai-kedai. Bukan gambar agung yang sekarang ni. Gambar sultan yang lama dah meninggal tu. Sebab apa? Sebab mereka percaya ada keberkatan kan? Betul tak? Ada kepercayaan. Orang KL tak tahu ke? Orang Kedah tahu. Orang Kedah tahu benda ni. Memang ada. Saya pernah kerja kat utara, saya tengok, ni gambar siapa ni? Macam bukan sultan sekarang. Rupanya sultan yang dulu-dulu tu. Sebab orang kata dia orang soleh. Jadi letak gambar dia ada keberkatan lah. Dikatakan macam tu. Jadi semua benda-benda tu bukan Islam ajar macam tu. Islam tak ajar macam tu. Jadi ayat 1000 dinar ni, macam mana kita nak dapat pengajaran dia, macam mana kita kata nak murah rezeki dengan ayat 1000 dinar ni, ialah dengan kita faham ayat 1000 dinar dan kita amalkan. Allah kata, wa may yattaqillah, sesiapa bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan jalan keluar untuk dia. Allah bagi penyelesaian kepada masalah dia. Wa yarzuqhu, Allah akan berikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang dia tak sangka-sangka. Syarat dia kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kunci rezeki yang kedua takwa pada Allah. InsyaAllah hari ni kita nak tengok apa dia takwa kepada Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 96 kata Allah Subhanahu Wa Taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama' lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah kata, kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya kami akan bukakan untuk mereka barakatim minas sama', kami akan bukakan untuk mereka keberkatan-keberkatan dari langit dan bumi. Maksud apa benda barakah? Kita sebutkan barakah, ambil berkat. Berkat ni apa? Berkat ni kebaikan yang banyak dan berterusan. Maksud Allah SWT kata, kalau penduduk tempat ni beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan pintu kebaikan yang berterusan, yang banyak di langit dan di bumi. Jadi, bagaimana nak murah rezeki, kena bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takwa ni apa? Takwa ni apa? Sebab tu saya kata, bila kita kata peniaga kena amalkan ayat 1000 dinar supaya perniagaan mereka untung. Apa maksud beramal dengan ayat 1000 dinar? Baguslah baca tu, beramal lah juga, dapat pahala. Tetapi beramal dengan ayat 1000 dinar dalam konteks seorang peniaga, dia kena bertakwa dalam perniagaan dia. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani kata, takwa ni apa? Iaitu menjaga diri daripada melakukan dosa, iaitu dengan meninggalkan perkara terlarang.
Dan ia disempurnakan lagi dengan meninggalkan sebahagian perkara yang harus. Ada kadang-kadang kita kena tinggalkan perkara yang Allah benarkan sebab dia boleh bawa kita kepada dosa atau melalaikan kita. Jadi takwa tu ialah tinggalkan perkara yang Allah larang. Takwa itu ialah buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Imam An-Nawawi rahimahullah kata takwa ialah mematuhi perintahnya dan larangannya, iaitu mencegah diri daripada kemurkaan dan azabnya. Takwa ni al-wiqayah. Wiqayah ni dalam bahasa Arab maksudnya penghalang ataupun benteng ataupun perisai. Jadi takwa ni ialah pembenteng atau perisai yang menghalang kita daripada kemurkaan Allah, daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara apa? Dengan kita buat apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Jadi kalau dalam konteks kita kata bertakwa untuk murah rezeki, bertakwa mendatangkan murah rezeki. Kalau kita peniaga kedai makan misalnya. Peniaga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pertama dia akan jual benda yang halal sahaja. Sebab kita kata sesiapa yang bertakwa, Allah akan memberikan rezeki di jalan yang tak sangka. Jadi nak dapat rezeki tu kena takwa. Jadi dia kena pastikan apa yang dia jual tu menepati syarak. Dia tidak menipu. Takwa apa? Kalau berniaga sambil amal sihir, bomoh dan semisalnya, itu bukan takwa. Takwa apa? Kalau makanan dah rosak dia pergi jual. Takwa apa? Dia jual produk. Contohlah kalau kita ada kedai handphone ke apa, kita jual barang palsu, tapi tipu pelanggan kata ni barang ori punya, tapi sebenarnya palsu. Itu bukan takwa. Jadi takwa dalam konteks kalau seseorang tu peniaga, dia jual benda yang betul, dia bertakwa dalam perniagaan dia. Dia tak disibukkan perniagaan dia sampai dia tinggalkan solat, buat benda haram. Tak sebab dia nak dapatkan projek, dia bagi rasuah. Itu bukan takwa. Jadi dia bacalah 1000 dinar 1000 kali setiap hari pun, dia gantung kat kedai dia ayat 1000 dinar 10 frame dia tampal, tapi meniaga dia tak patuh syariah. Dia menipu, jual barang tak elok, dia amalkan sihir, dan bila dia buat marketing, dia iklankan produk dia tak patuh syariah. Contoh, kan kadang-kadang cara marketing zaman sekarang macam-macam kan. Digambarkan produk dia memang terbaik, sebenarnya tak adalah sampai macam tu, menipu dalam promosi. Ataupun zaman sekarang ada istilah bad marketing. Buat kontroversi sikit, barulah orang follow dia. Bila orang follow, dia mula jual produk dia, laku lah. Sebab bad marketing still marketing, kan? Promosi yang teruk, yang buruk, kena kecam, kena kutuk, tapi dia jadi popular, orang pun datang beli barang-barang dia. Jadi bila laku, dia pun tengok, ni rezeki daripada Allah, Alhamdulillah. Dia tak tahu cara dia promosi barang dia, produk dia tak patuh syariah. Jadi itu bukan takwa. Itu maksudnya dia tak beramal dengan ayat 1000 dinar tu pun. Jadi tak usah sembang kata, saya punya perniagaan ni laris sebab saya selalu baca ayat 1000 dinar setiap hari. Tapi kita tengok cara promosi teruk, tak patuh syariah, menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Dan barang yang dijual pun tak elok, guna model yang tak tutup aurat dan semisalnya. Jadi perkara-perkara itu tak boleh. Sama juga kalau kita bekerja. Apa maksud kita bertakwa dalam bekerja? Kita tak buat benda-benda terlarang. Saya bagi contoh paling mudah. Kadang-kadang orang selalu silap benda ni. Dia nampak dia buat benda baik, tapi benda tu salah sepatutnya. Waktu yang sepatutnya digunakan untuk bekerja, digunakan untuk benda lain. Kecuali kalau dengan izin majikan, tak ada masalah. Contoh, dia kerja kat pejabat. Di waktu pejabat dia pergi solat duha. Saya bagi contoh. Contoh simple. Pergi solat duha waktu pejabat. Kalau majikan benarkan, tak ada masalah. Majikan kata okey, setiap pekerja diberikan masa setiap hari 15 minit untuk solat duha. Itu dah lama 15 minit solat duha tu. 2 rakaat je kan. Yelah, kita tandas, nak betulkan tudung depan cermin kan. 15 minit kan. Kalau majikan benarkan, tak apa. Tapi dia pergi solat duha waktu kerja. Sedangkan tu waktu kerja. Apatah lagi kalau dia kerja bahagian yang dia, contohlah dia bahagian yang mana pelanggan akan datang jumpa dia.
Saya pernah lah pengalaman bekerja kat sebahagian tempat. Kita kerja part time. Kita waktu habis belajar kita kerja apa tu sambilan lah kat sebuah pejabat. Kita ni resipien kat depan lah, kat kaunter depan tu. Kita selalu jadi mangsa kena marah. Sebab apa? Orang datang nak jumpa officer kat dalam. Officer asyik tak ada je. Jadi mangsa marah kita lah. Officer pergi mana? Pergi minum. Pukul 9 pergi minum. Orang datang. Itu pergi minum. Mungkin kita nampak teruk lah pergi sarapan waktu kerja. Dia macam mana kau dah pergi masjid? Dah, pejabat sebelah masjid. Nak pergi baca Quran sekejap lah kat masjid. Itikaf sekejap. Waktu kerja. Itu bukan takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bertakwa dalam konteks kita bekerja, kita tunaikan kewajipan kita. Dan pasti dia berbeza lah ikut setiap pekerjaan. Ada pekerjaan dia memang fleksibel, kita boleh. Yang penting kerja kita siap. Kau nak buat apa, nak pergi minum ke, nak masuk kerja pukul berapa, nak balik pukul berapa, nak baca Quran ke apa, tak ada masalah. Bos tak kisah. Yang penting kerja siap. Itu tak apa. Tapi ada kerja yang tak boleh macam tu. Dia kena ada dekat situ. Sebab kalau orang yang jaga kaunter tu pergi ikut suka hati keluar, macam mana orang nak berurusan dengan dia? Jadi pastikan kita amanah dalam kerja kita, baru dimurahkan rezeki. Baru namanya kita bertakwa ketika bekerja. Dan pastinya jangan sampai kerja tu melalaikan kita daripada kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti menunaikan solat dan semisalnya. Kalau sebab kerja kita buat maksiat, kalau sebab kerja kita terpaksa langgar arahan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak ada takwa dalam kerja tersebut. Baik tinggalkan. Jadi wallahu alam, hari ini kita dah bincang dua kunci rezeki, iaitu pertama taubat dan istighfar, kedua bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga dua kunci rezeki ini dapat kita amalkan betul-betul, yang mana insya-Allah kalau kita ikhlas, Allah akan bagi rezeki kepada kita dalam bentuk yang kita pun tak fikir kadang-kadang. Jadi sebelum kita akhiri sesi hari ini, saya minta kita semua betulkan kefahaman kita tentang rezeki. Jangan limitkan rezeki pada kekayaan saja, sebab benda tu akan menyebabkan kita mungkin tertekan dan semisalnya. Kita akan rasa kenapa rezeki aku sempit. Sedangkan banyak rezeki Allah bagi, tapi bukan dalam bentuk materialistik. Jadi wallahu alam, sebelum kita bersurai, mungkin kalau ada soalan? Ada soalan? Okay. Kita buat apa ni, macam kita kebergantungan kita kepada Allah tu, kita buat usaha tu macam kita ada halangan, contoh bajet makan kita cukup, tapi kita bergantung pada Allah, terserah kat Allah. Cuma kita nak usaha lebih tu kita tak mampu. Kita pun just retol lah tu. So macam mana ke, kadang-kadang kita rasa aku ni cukup orang ni lah. Kita betul tak mindset aku ni cukup orang ni lah. Okey, mungkin orang tu pakar dalam bidang marketing ke apa. Okey. Kadang-kadang patutnya kita 100% kena bergantung pada Allah kan. Betul. Okey. Berjumpa dengan orang, contoh orang yang pakar marketing. Sekarang ramai orang-orang yang trainer dan semisalnya, dia pakar dalam bidang marketing ke copywriting ke apa. Itu adalah sebab. Dia bila kita, benda ni dah masuk bab tauhid pula. Kita kena faham bahawa Allah cipta sebab. Simple je. Allah cipta ubat. Ubat adalah sebab kepada sembuh. Siapa yang cipta ubat? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang menyembuhkan Allah. Sebab ada orang makan ubat tak sembuh pun. Tetapi Allah jadikan sebab. Sama juga dalam perniagaan, bila kita hadapi masalah, kita tak tahu, contoh, kita tak tahu macam mana kita dah buat macam-macam iklan, promosi, tapi macam tak jadi. Duit dah banyak keluar, buat FB ads lah, Instagram ads kat Instagram lah, Google ads, semua dah buat, tapi macam tak jalan. Jadi adakah bila kita pergi jumpa seseorang yang kita kata nampak dia pandai, dia berpengalaman, kita minta tolong dia, tolong ajar aku macam mana nak buat benda ni, tolong bagi garis panduan, tips-tips. Adakah tu menafikan tawakal? Tak. Tawakal tak menafikan ikhtiar atau usaha. Sama juga ikhtiar dan usaha tak menafikan tawakal. Yang penting tawakal ni isu hati. Tawakal ni ialah kebergantungan kita kepada Allah. Maksudnya
Kita nak nampak kita tawakal ke tak ialah lepas kita berjaya dapat sesuatu, hati kita ni macam mana? Kita rasa, oh, aku berjaya ni sebab aku ikut kelas Sifu ni. Ataupun benda pertama dalam hati kita, alhamdulillah Allah bagi rezeki. Benda tu isu hati, susah. Sebab tu tawakal isu hati. Dan benda tu boleh nampak juga pada respon kita bila tak berjaya. Kita dah buat macam-macam. Pergi kelas, buat copywriting, Sifu ni ajar, buat ayat macam ni untuk iklan ni. Ambil gambar, guna kamera, angle cantik punya. Dah cantik dah gambar yang iklan kita upload. Macam-macam kita buat. Tapi tak berjaya. Apa respon kita yang pertama? Adakah kita rasa, Sifu ni menipu lah, aku buat apa dia ajar tak berjaya pun? Ataupun kita rasa, tak apalah, kita dah usaha, tapi Allah yang tetapkan keputusan. Tengok respon kita. Tawakal tu isu hati. Bukan maksudnya kita kena hentikan usaha, tak. Orang kalau dia misalnya budak belajar, anak kita sekolah, dia tak pandai-pandai, maksudnya lambat, adakah kita tak apalah tawakal pada Allah, biarlah dia? Tak. Kita tawakal tapi kita usaha bagi dia pandai, ajar dia kat rumah macam mana. Dia mungkin lambat, ada budak dia lambat bercakap. Ada orang diuji anak dia lambat bercakap sampai 5-6 tahun tak erti bercakap pun. Adakah dia kena tak apalah Allah uji aku dengan anak aku tak pandai bercakap, biar je. Tawakallah kat Allah, nanti bila masa Allah tetapkan dia bercakap lah. Tak betul. Kena usaha. Mungkin dia pergi jumpa pakar kanak-kanak, apa masalah anak dia. Tetapi kebergantungan hati dia tetap pada Allah. Dia pergi jumpa pakar kanak-kanak tu sebab dia tahu Allah menciptakan sebab untuk semua perkara. Dan Allah sebut, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli zikir jika kamu tak tahu. Tanya orang yang berilmu jika kamu tak tahu. Kita ada masalah dengan anak kita. Anak kita mungkin tak pandai membaca, tak bercakap, walaupun pada umur dah 5-6 tahun, dah 7 tahun tak pandai. Kita jumpa pakar kanak-kanak untuk tahu apa masalah anak kita. Kita sedang mencari sebab yang Allah ciptakan. Dan kita tahu bila anak kita dapat bercakap, Allah yang jadikan. Dan pakar kanak-kanak tu hanya sebab yang Allah berikan kepada kita. Sama juga kita makan. Saya bagi contoh mudah. Setiap hari kita makan. Tekan kita kata, aku tak nak makan lah, sebab kalau nak, kita tawakal lah pada Allah. Kalau Allah nak bagi kenyang, kenyang lah kita. Ini contoh paling simple yang kita nak bagi. So, ada orang kata tak boleh kalau kita kata makan kenyang, syirik. Bukan macam tu. Makan jadi kenyang itu sebab yang Allah ciptakan. Allah memang menciptakan sunnatullah, makan kenyang. Walaupun cuma adalah keadaan ada orang dia makan tak kenyang, ada orang makan sikit kenyang, makan banyak, ada orang makan banyak pun tak kenyang lagi. Kebiasaannya macam tu, itu sunnatullah yang Allah ciptakan. Sebab tu Nabi SAW, baginda SAW pergi perang, Nabi SAW pakai baju besi. Nabi SAW konsult dengan para sahabat. Nak berkumpul kat mana? Bukannya tak apa, tawakal, buat apa pakai baju besi, pergilah perang. Jadi Nabi SAW mengambil sebab pakai baju besi. Jadi begitu juga dalam aspek marketing, kita usaha buat yang terbaik. Kalau kita rasa kita tak mahir, ada salah kita buat, kita jumpa orang yang mahir dalam mengajar marketing, tu tak menafikan tawakal. Yang penting hati kita tahu bahawa yang akhirnya memberi keuntungan kepada perniagaan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tarik pelanggan datang ke kedai kita Allah Subhanahu Wa Taala. Iklan, promosi itu semua hanyalah sebab. Hanyalah sebab. Jadi faham? Tak ada masalah. Pada ringkasnya, usaha tak menafikan tawakal, ikhtiar tak menafikan tawakal. Tetap kena usaha. Jangan ada orang kata, tak apalah, sejak saya belajar Al-Quran ni, tak perlulah nak buat promosi sangat, Allah bagi semua saya. Tak kena. Benda tu tak kena. Saya nampak ada sebahagian orang, lepas dia dah hadir, dia belajar pasal benda-benda ni, dia mula dia kata, tak payah nak buat-buat sangat live ke apa untuk promosi barang. Kalau rezeki Allah bagi lah. Tak kena. Konsep tu tak kena. Dia akan menyebabkan umat Islam jadi malas, tak bersungguh-sungguh, dan dia akan memberi impak yang buruk lah pada orang Islam.
Maksudnya orang Islam yang mengaji Quran, yang belajar pasal tauhid, dia jadi pemalas untuk kerja. Alah bos, buat apa nak kerja sungguh-sungguh? Kalau Allah bagi, Allah bagi lah. Macam tu tak payah datang kerja, baik kau berhenti kerja. Betul tak? Duduk rumah, tak payah kerja. Kalau Allah nak bagi gaji, dapatlah gaji. Bukan macam tu. Allah dah atur perjalanan alam ni, sunnatullah macam mana. Nak hilang haus, minum. Nak padam api, ambil air. Itu sunnatullah. Jadi mengambil sebab tidaklah menafikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi soalan lain? Tak ada. Okey, jadi insya-Allah sesi seterusnya kita akan masuk kepada kunci rezeki yang ketiga daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.